Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Azizim, nombor matrik I20104575. Saya akan ceritakan satu kisah mengenai Fathu Mekah. Fathu Mekah bermaksud pembebasan kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah. Rasulullah menyusun strategi secara sulit untuk mengelakkan pertumpahan darah. Peristiwa ini dinamakan Fathu Mekah. Sebelum Mekah dikuasai oleh Islam, ia berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala dan lain-lain amalan tradisi masyarakat Arab jahiliah. Pembukaan kota Mekah merupakan antara peristiwa besar dalam sejarah Islam yang berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah bersamaan Januari 630 Masihi. Pembukaan kota Mekah dilihat sebagai kejayaan penting dalam peribadatan dan perkembangan syiar Islam kerana di sini terletak kiblat orang Islam iaitu Kaabah. Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia sepanjang tahun untuk melakukan umrah dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji. Sempena pembukaan Mekah, Allah SWT menjelaskan peristiwa atau kejayaan itu sebagai tanda kemenangan yang lebih gemilang bakal diraih nanti. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami sudah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salahmu yang lalu dan yang terkemudian dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dengan sebab Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehebat pertolongan yang tidak ada tolok bandingnya. Surah Al-Fath ayat 1 hingga 3. Kejayaan Rasulullah SAW dan pengikutnya membuka kota Mekah bererti kejayaan penganut Islam mengembalikan kesucian Kaabah kepada asalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa pembukaan kota Mekah mengikut catatan sejarah setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijrah iaitu 628 Masihi, Islam berkembang dengan meluas. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Quraisy berasa iri hati. Musyrikin Mekah telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah apabila mereka memberi bantuan senjata dan ketenteraan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah yang telah mengikat janji setia dengan pihak Muslim. Tindakan Quraisy itu ternyata melanggar antara kandungan persetujuan perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara kaum Muslim dengan kafir Quraisy. Serangan itu menyebabkan hampir 20 orang daripada Bani Khuza'ah terbunuh dan mereka telah mendapatkan perlindungan di kawasan Tanah Haram iaitu suatu tempat yang diharamkan pertumpahan darah. Bani Khuza'ah telah menghantar utusan ke Madinah meminta bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sepucuk surat kepada musyrikin Mekah. Antara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengemukakan 3 tuntutan pilihan terhadap musyrikin Quraisy. Yang pertama, membayar wang sebagai tebusan darah diat iaitu pampasan atau ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah yang telah dibunuh. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakar membunuh orang Bani Khuza'ah. Yang ketiga, berperang dengan tentera Islam. Namun, orang musyrikin Quraisy memilih berperang menentang tentera Islam. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat tahu hal ini, baginda mengarahkan 10,000 orang tentera bersiap sedia dan berangkat ke Mekah. Pemimpin Quraisy ada yang tidak bersetuju termasuk Abu Sufyan bin Harb dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka berhenti di Murrus Az-Zahran dan mendirikan kemah untuk tujuan bermalam di sana. Pada waktu malam, tentera Islam diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya menyalakan unggun api yang besar di kemah masing-masing. Bertujuan sebagai strategi perang saraf untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh yang berada di Mekah. Nabi Muhammad SAW juga telah mengutus Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan dan Al-Abbas berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Tawaran keselamatan pada pagi Jumaat
10 hari bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan penuh tawaduk dan bersyukur atas kemenangan yang dikurniakan. Pengisytiharan ini menyebabkan mereka hilang semangat untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan tentera Islam memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru yang telah ditetapkan oleh baginda. Baginda melarang tentera Islam menyerang musyrikin Mekah kecuali jika mereka diserang. Ketika bala tentera Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, ramai di kalangan kaum kafir Quraisy merasa cemas dan takut, termasuklah Abu Sufyan. Dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan tawaran keselamatan tentera Islam tidak menghadapi kecuali tentangan daripada tentera Khalid bin Al-Walid yang diserang oleh tentera pemimpin Aqramah bin Abu Jahal. Baginda menjamin keselamatan penduduk kota Mekah pada masa itu dengan 3 syarat, iaitu sesiapa yang memasuki 3 tempat maka mereka akan selamat, iaitu yang pertama memasuki rumah Abu Sufyan, yang kedua memasuki Masjidil Haram, yang ketiga mengunci dan duduk diam di rumah masing-masing. Penghormatan diberi kepada Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang baru memeluk Islam. Sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Sesiapa yang masuk Masjidil Haram juga akan selamat. Sesiapa yang memasuki rumahnya sendiri juga akan selamat. Untuk memasuki kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentera Islam supaya berpecah kepada 4 kumpulan dan memasuki Mekah melalui 4 penjuru. 4 pasukan tentera Islam tersebut ialah pasukan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah, yang kedua pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan yang ketiga pasukan tentera yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, yang keempat pasukan tentera yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mereka juga diminta supaya tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan kecuali apabila terpaksa. Namun, pertempuran hanya berlaku di selatan Mekah dan telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang masyarakat Quraisy. Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Perjanjian yang pertama, Perjanjian Hudaibiyah, telah memberi kekuatan kepada Islam dan umatnya. Yang kedua, strategi dan taktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkesan, bijak dan cekap sehingga melumpuhkan dan melemahkan musyrikin Mekah dari segi mental dan fizikal. Yang ketiga, semangat jihad tentera Islam yang tinggi untuk membebaskan kota Mekah dari kekuasaan musyrikin. Yang keempat, ramai pembesar musyrikin Mekah telah memeluk Islam seperti Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-As, menyebabkan kekuatan musyrikin Quraisy semakin lemah. Yang kelima, persaudaraan dan perpaduan umat Islam menjadikan mereka dapat menjalankan strategi dengan baik. Yang keenam, tentera musyrikin bertambah lemah apabila ramai pembesar dan panglima tentera Quraisy terkorban seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah yang terkorban dalam perang Badar. Antara langkah dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah, setelah memasuki Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam menuju ke Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, mencium Hajarul Aswad. Baginda juga memasuki Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam. Selain itu, baginda memaafkan dan membebaskan penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Mereka telah memusnahkan semua 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah sebagai simbol berakhirnya penyembahan berhala di Mekah sambil bertakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Kaabah dan telah pergi ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menunaikan solat sunat 8 rakaat. Sebaik saja selesai solat, baginda menyuruh Bilal bin Rabah melakukan azan di bumbung Kaabah. Ucapan pertama baginda iaitu, "Wahai orang-orang Quraisy, bahawa Allah telah mencabut sifat kesombongan jahiliah dan sikap mengagung-agungkan keturunan semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang bertakwa. Kemuliaan pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Hubungan harmoni berlaku antara umat Islam dengan mereka yang masih tetap berpegang dengan kepercayaan lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi pengampunan kepada bekas-bekas musuh termasuk Wahsy, Indun bin Utbah dan Akramah bin Abu Jahal. Kesan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. Yang kedua, dapat membersihkan Kaabah daripada amalan penyembahan berhala. Yang ketiga, ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh tanah Arab. Yang keempat, ramai musyrikin Mekah memeluk agama Islam. Seterusnya, orang Islam dapat menunaikan ibadat tanpa gangguan orang kafir. Penduduk Mekah hidup dalam keadaan aman dan saling bekerjasama. Hasil pembukaan kota Mekah, Islam boleh disebarkan ke seluruh tanah Arab. Bahkan, ramai musyrikin Mekah telah memeluk agama Islam. Tanah haram menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam dan Islam dapat menunaikan ibadat tanpa gangguan orang kafir. Penduduk Mekah juga hidup dalam keadaan aman dan saling bekerjasama. Semoga kisah ini memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.